Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Niaga Awani. Ekonomi internet Malaysia secara keseluruhan dianggarkan bernilai $21 bilion atau 88 bilion ringgit dari segi nilai dagangan kasar ataupun GMV pada tahun ini dan dijangka mencecah $35 bilion setahun ataupun 147 bilion ringgit menjelang 2025. Menurut laporan e-Economy Report yang dikeluarkan oleh Google, Temasek and Bain & Company, Malaysia sedang mengorak langkah ke arah kehidupan baru selepas pandemik membawa kepada peralihan kekal dalam penggunaan digital. Dan juga laporan itu menyebut pertumbuhan pasaran digital Malaysia yang meningkat mendadak itu didorong oleh lonjakan ketara sebanyak 68% e-dagang yang dijangka berkembang kepada $19 bilion ataupun 80 bilion ringgit menjelang 2025. Sektor pengangkutan dan makanan serta media dalam talian juga menunjukkan pertumbuhan 2 digit masing-masing sebanyak 35% dan 14%. Edisi ke-6 laporan itu memberikan pandangan baharu ke dalam ekonomi internet dari 6 negara di Asia Tenggara merangkumi Malaysia serta Singapura, Indonesia, Filipina, Thailand dan Vietnam. Ia mendalami 7 sektor ekonomi internet meliputi e-dagang, pengangkutan dan makanan, perjalanan dalam talian, media dalam talian dan juga perkhidmatan kewangan digital serta 2 sektor baru muncul yang terdiri daripada teknologi kesihatan dan teknologi pendidikan. Seterusnya, Indeks Kesejahteraan Rakyat Malaysia IKRM bagi 2020 menurun 2.1% kepada 118.3 mata berbanding 120.8 mata pada 2019 disebabkan pandemik COVID-19. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin berkata secara keseluruhan, prestasi IKRM tahun lalu menunjukkan hampir kesemua komponen kesejahteraan terkesan dengan penularan wabak tersebut. Tambahnya, sepanjang tahun lalu, landscape sosioekonomi negara mengalami momentum yang tidak menentu berikutan krisis kesihatan dan ekonomi. Dapatan IKRM menggambarkan hampir kesemua komponen berdepan cabaran dalam menangani impak pandemik. IKRM dibangunkan untuk mengukur tahap kesejahteraan rakyat Malaysia daripada perspektif ekonomi dan sosial. Ia meliputi 2 subkomposit iaitu kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Subkomposit kesejahteraan ekonomi merekodkan penurunan 3.4% pada 2020 kepada 126.2 mata, manakala subkomposit kesejahteraan sosial pula menurun 1.2% kepada 114 mata pada tempoh yang sama. Melihat kepada dapatan mengikut indeks subkomposit pula, bagi indeks subkomposit ekonomi didapati komponen pendapatan dan pengagihan menurun 9.7%, diikuti pengangkutan dan komunikasi. Pada masa yang sama, kesemua komponen dalam indeks subkomposit sosial pula turut menurun. Komponen kebudayaan menurun 16.1%, diikuti hiburan dan rekreasi, tabir urus dan keluarga. Namun begitu, komponen keselamatan awam meningkat 10.9%, diikuti kesihatan dan alam sekitar. 50% perusahaan kecil dan sederhana PKS di Malaysia mengalami insiden cyber pada tahun lalu. Menurut kajian Cyber Security for SMBS, Asia Pacific Business Prepare for Digital Defence yang dikeluarkan oleh Cisco mendapati 67% pula mendedahkan kehilangan maklumat pelanggan kepada pelaku berniat jahat akibat insiden-insiden berkenaan. Kajian itu turut mendapati PKS lebih khuatir akan risiko keselamatan cyber dengan 74% berkata lebih bimbang tentang keselamatan cyber pada hari ini berbanding 12 bulan lalu. Manakala 88% berasa terdedah kepada ancaman cyber. Namun demikian, kajian yang sama menegaskan PKS mengambil langkah strategik seperti menjalankan latihan simulasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan keselamatan cyber sekaligus menunjukkan cabaran ini tidak mematahkan semangat mereka. Pengarah urusan Cisco Malaysia Hana Raja berkata, PKS telah memanfaatkan teknologi untuk terus beroperasi dan berkhidmat kepada pelanggan yang bergelut dengan implikasi pandemik. Kajian itu melibatkan lebih 3,700 pemimpin perniagaan dan IT dengan tanggungjawab keselamatan cyber merentasi 14 pasaran di Asia Pasifik. Serangan perisian hasad yang menjejaskan 89% PKS di Malaysia menduduki tempat pertama, diikuti oleh pancingan data dengan 69% berkongsi mengalami serangan cyber sedemikian pada tahun lalu. Sementara itu, 27% mendedahkan tidak mempunyai penyelesaian keselamatan cyber sebagai faktor utama.
Semua insiden ini mendatangkan kesan ketara terhadap perniagaan yang mana 32% PKS di Malaysia mengalami insiden cyber dalam tempoh 12 bulan lalu mendedahkan perniagaan mereka mengalami kerugian sebanyak 2.09 juta ringgit atau lebih. Dengan 6% pula berkata ia membabitkan 4.1 juta ringgit atau lebih. KPJ Healthcare Berhad mengumumkan pelantikan Suri Gandhi Sophia sebagai Ketua Pegawai Operasi baharu berkuat kuasa Rabu. Beliau mempunyai 24 tahun pengalaman dalam pelbagai aspek operasi perniagaan dan kepakaran. Dagangan TH Heavy Engineering akan digantung mulai 9 Disember ini setelah permohonan lanjutan masa untuk mengemukakan pelan penyusunan semulanya ditolak Bursa Malaysia. Farma Niaga Berhad memperuntukkan 295 juta ringgit untuk perbelanjaan modal kumpulan bagi tahun kewangan 2022 berbanding 106.9 juta ringgit bagi tahun kewangan 2021. Laporan penuh di saluran 01 dan astroawani.com serta dagangnews.com. Seterusnya, Kementerian Sumber Manusia KSM menyiasat dakwaan sebuah syarikat pembuatan barang elektronik tempatan terbabit kes buruh paksa sehingga mendorong sebuah syarikat elektronik berpangkalan di United Kingdom menamatkan kontrak mereka. Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan jelaskan perkara itu susulan hasil audit oleh syarikat dari UK itu. Katanya, kementerian menerima maklumat penamatan kontrak itu dibuat atas persetujuan bersama kedua-dua pihak. Saravanan berkata beliau mengarahkan kementerian menyiasat lanjut dan setakat ini tiada sebarang tindakan diambil terhadap syarikat tempatan berkenaan. Jelasnya isu buruh paksa dalam sektor pembuatan elektronik mula dikaitkan dengan syarikat tempatan sejak tahun 2009. Sektor pembuatan elektronik antara yang disenarai dalam senarai sektor yang mempunyai buruh kanak-kanak atau buruh paksa yang dikeluarkan oleh Jabatan Tenaga Kerja Amerika Syarikat setiap tahun. Saravanan memaklumkan dalam usaha mengekang gejala buruh paksa, satu pelan tindakan nasional telah dilancarkan pada 26 November lalu. Merangkumi 4 matlamat strategik dari aspek kesedaran, penguatkuasaan, migrasi buruh dan akses kepada pemulihan dan pelindungan kepada mangsa. Jelasnya, pelan tindakan ini merupakan panduan kepada pelaksanaan program dan aktiviti bagi membasmi gejala buruh paksa menjelang tahun 2030. Beliau menyeru kepada semua majikan dan pihak industri agar sentiasa menjamin hak dan kebajikan pekerja supaya Malaysia tidak lagi dikaitkan dengan amalan buruh paksa. Seterusnya, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi mesti mengesahkan tiada varian Omicron COVID-19 di Malaysia setakat ini, di mana menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata pengesahan itu susulan saringan penjujukan genom yang dilaksanakan oleh 7 makmal termasuk Institut Genom dan Vaksin Malaysia MGV. Katanya, selain mengenal pasti varian-varian baharu, saringan penjujukan genom itu juga penting bagi pembentukan vaksin kepada virus yang lebih tepat agar keberkesanannya dapat dipertingkatkan. Sehingga 30 November, iaitu few days ago, sebanyak 5,651 sampel telah pun dianalise oleh 7 laboratory lah, termasuklah MGI tadi, Malaysian Genome Institute yang telah naik taraf pada Malaysian Genome Vaccine Institute, dan 3,885 sampel telah dikenal pasti sebagai Delta variant, dan 2 sampel daripada subvarian AY.4.2 juga telah dikenal pasti. Jadi to date sehingga kini daripada aktiviti penjujukan genom yang kita laksanakan tidak ada lagi Omicron variant yang reported di negara kita. Walaupun kita tetap akan meneruskan conduct our penjujukan genom sequencing supaya kita surveillance maknanya pemantauan tu berterusan, dan kita mesti jaga negara kita daripada kemasukan varian baru ni. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Majlis Graduasi My Hackathon 2020 di MyTech Kuala Lumpur pada Rabu. Dr. Ram juga berkata akan melaksanakan saringan jujukan genom kepada mereka yang positif COVID-19 di pintu masuk sempadan bagi mengesan varian baharu tersebut. Pada 1 November lepas, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob melancarkan Pelan Hala 7 Pembangunan Vaksin Negara serta MGVI
dalam usaha menjadikan negara sebagai antara hub pengeluar vaksin. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini.